Hai, Assalamualaikum semua. Good morning. Good morning pula. Good evening. Ha, gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Alright, kita ada Lia Cat. Assalamualaikum Lia. Long Haziq, Assalamualaikum. Fatin, Assalamualaikum. Nurul Azhan, hi. Farah, hi from Sabah. Hi. Okay. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Ijia here. Masya Allah. Alright, Alhamdulillah. Fatin actually nak bagi tahu you all, kita akan ada live malam ni. Malam ni pula, which is now, bersama dengan Dr. Har. You know, like one of my guru yang Fatin sangat sanjungi lah. Dengan izin Allah. Alright. Good morning. Good morning. Taklah good evening lah awak. Waalaikumsalam Arifah. Waalaikumsalam Hairul. Hi from Sarawak. Hi from Selangor. Macam tu. Waalaikumsalam Kak Atin. Masya Allah. Alright, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, basically untuk petang ni, actually Fatin akan live bersama dengan Dr. Har, and we are going to talk about something that is related to the experience of understanding Quran, insyaAllah, from perspektif orang yang, maksudnya orang yang dah berpengalaman lah, ya, dengan izin. Okay, wow, Dr. Har dah masuk. Tu dia. InsyaAllah you guys ready ya untuk bersama dengan Dr. Har pada sekarang ni, pada malam ni pula, Masya Allah. Allahu Rabbi, dengan izin Allah tau. Fatin sebut good morning tadi tau, tu lah wah, saya terlupa. Actually it's like good evening kan. Selalunya kan kalau macam good morning selalunya lah, tapi ni dah evening y'alls. Ni dah evening. Dr. Har. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, cannot wait ya. Waalaikumsalam Shans. Waalaikumsalam Ubadan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fatin? Boleh dengar suara Fatin tak Doktor? Alhamdulillah, loud and clear. Suara Dr. Har? Alright, you are very undeniably indeed clear. Masya Allah. Okay. Actually Fatin, Dr. Har ni tengah day 3 house surveillance order. Confirm positif. So memang dah giliran dia. Allah uji. Dr. Har mulanya close contact. Lepas tu kan close contact ni kena buat test jugalah kan. After day 3 macam tu. So Allah takdirkan positif. Jadi memang tapi Alhamdulillah berkat doa semua, Dr. Har punya simptom Alhamdulillah tak teruk lah. Maknanya macam running nose dengan badan lenguh-lenguh macam tu kan, body ache. Yang tu memang untuk viral memang sangat biasa. Tapi yang lain tu Alhamdulillah tak ada. Jadi so Dr. Har rasa memang insyaAllah bolehlah bersama dengan Fatin petang ni kan, dengan nak minta doa pada semua jugalah. Mudah-mudahan Allah bagi so, kata terus sihat. So ni day 3, ada lagi 4 hari insyaAllah. Allahu Akbar, Dr. Har. Terkejut bila Fatin dengar this thing. Okay, now you guys nak tahu tu benda tak? Masa tadi Fatin still remember Dr. Har tadi pagi, Dr. Har bagi Fatin message kot. Cara Dr. Har, kini Dr. Har nak buat live ni, dia macam tak sakit tau. Subhanallah Dr. Har, to be honest, you have no illness at all tau. Subhanallah. Sebab Dr. Har dah kata setiap hari, okay hari ni kita akan cakap pasal ni. Subhanallah Dr. Har. I am so impressed with you, wallahi. Alhamdulillah. Okay. Ada juga yang kata baru recover. Dia kan sekarang ni Fatin, benda ni dah makin memang ramai yang kena. Alhamdulillah kita ada ikhtiar, Allah izinkan adanya vaksin dan juga booster. Yang tu ikhtiar kita lah ya. Whatever the apa orang kata adanya dispute ke kan, tapi kita jadikan tu satu ikhtiar. Lepas tu satu lagi Dr. Har masih nak ingatkan, walaupun Omicron tu sangat mudah merebak, tapi kita punya dominant variant masih lagi Delta. So kita janganlah macam assume bila kita dapat tu kita ini Omicron kot, tapi Delta masih lagi dominant, and Delta dah sebenarnya dia punya simptom agak severe sikit daripada Omicron. Jadi maknanya kita masih belum boleh lower our guard, masih terus kena minta pada Allah SWT bagi kita perlindungan, because itulah dia. Masya Allah, ya Allah. Semoga diberilah kemudahan kan, Allahumma amin Allah.
pada semua. Betul. Insya amin. Amin ya rabbal alamin. Betul. Okay, Okay. Dr. Hari ni Mm-mm. this topic, insyaAllah, Dr. Har. Ya. We would like to talk about, or we called it again, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, the experience of you understanding the ayat of the Quran. Okay. Baik. Agaknya sebab kita pun dah nak dekat Ramadan kan, Fatin. So memang ini masa terbaik lah untuk kita get ourselves geared. Dr. pun tahu Fatin ada open up untuk tadabur untuk Ramadan, which to me is very very important. So tahniah Fatin for that idea. Lepas tu kan ramai yang respon kan, nak tadabur bukannya nak baca Quran aja. So I think we have gone from makna satu lagi level lah, bukan hanya nak baca tapi kita juga nak faham. Jadi Dr. Han rasa since this would be kita punya session, InsyaAllah bulan bulan depan tu mudah-mudahan dah dalam Ramadan, very close to Ramadan, kita prepare dulu macam mana kita interact dengan Al-Quran. Dia ada relation tau dengan tajuk kita last month. Last month kita bersiaran pada 11, ni lambat sikit, I think pada 14 ke 15 macam tu, yang kena kita cakap tentang soal hati kan, nak disayangi, nak mencintai, dan kita berconclusion actually kita kena first kali cintakan Allah tu, ya, habdu minallah, yang vertikal tu. So kan, janganlah duk asyik yang horizontal ni aja kan. So kita memang kena upgrade kita punya quality of kasih sayang tu. Dan hari ni kita bincang tentang the most direct way of interacting dengan Allah itu adalah melalui kitabnya, ya, yang merupakan kalam dia kan. Jadi rasanya dia ada kaitan. Okay, so of course Dr. Har rasa macam kebetulan juga Fatin dengarnya hari ni Dr. Har khatam, Dr. Har punya bacaan Quran. Dia alhamdulillah bila kita dah konsisten tu, so dalam 2-3 bulan nanti kita akan khatam kan. Lepas tu kan kita start balik, ya. Dia punya rutin bila kita dah habis tu, dah sampai suratun Nas yang last kali tu kan, kita tak boleh berhenti kat situ ye macam tu, tak, kita kena baca dulu Fatihah kan, masuk sikit dalam surah Al-Baqarah. Itu maknanya tunjukkan bahawa kita akan continue lagi kan, ya. Jadi so kebetulan pagi ni tadi Dr. Har khatam Al-Quran, dan sebenarnya semua tu perancangan Allah lah. Petang ni nak cerita pula, ya, experience kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebenarnya interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah sebenarnya interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Of course dalam solat kita tu, apa yang kita baca juga adalah, ya, Al-Fatihah, surah-surah yang kita hafal. Dan sebab tu lagi banyak hafalan kita, lagi seronok nak solat. Sebab kita nak test, nak cuba try test kan kita punya hafazan kita kan. Kemudian bukan hafaz saja tapi kita punya makna dia. Jadi oleh sebab tu Dr. rasa kita ni tujuan kita ni berinteraksi ni Fatin, supaya semua kita pun lepas ni kita cuba recall bila kita ni first interaction dengan Al-Quran ni. Okay, so Dr. Har mungkin nak start kan Fatin daripada mak Dr. Har lagi sebagai cikgu Al-Quran pada Dr. Har kan. Mak Dr. Har ni, kami yang 8 orang adik-beradik, semua 8 mak Dr. Har yang ajar. Jadi so masa nak pendekkan jelas cerita tu, kalau ikutkan panjang lah kan. Tapi arwah bapak Dr. Har dengan mak Dr. Har ni beza umurnya 19 tahun. 19 tahun beza. Orang dulu-dulu kan. So my mother was 13, ya. Ni kira perkahwinan kanak-kanak lah ni, tapi masa mungkin orang kata, ya, 70 tahun yang lalu, yang itu tu masih norm lah. Kalau misalnya seorang anak perempuan dah datang period, lepas tu dia memang akan dikahwinkan, ya. So my mother masa tu tengah sekolah, ya. Tengah sekolah, dan dia seorang pelajar yang sangat orang kata pandai lah kat sekolah dia tu kan. Tapi bapak dia nak kahwinkan dengan my father, arwah bapak Dr. Har. Dan cikgu dia datang ke sekolah, datang ke rumah, ya, minta pada arwah Datuk Dr. Har, kata Ramlah ni tak apalah, dia nak kahwin lah, tapi dia kena pergi sekolah juga sebab dia budak cerdik. Tapi sebab lepas kahwin nak kena bawa pergi kampung lain kan, pergi negeri lain. So my mother tak bersekolah lah. Tapi lesson pertama, bukan lesson lah, maknanya macam perkara pertama yang arwah bapak Dr. Har
kiranya kan yang dengan isteri dia yang muda ni ya, adalah dengar bacaan Quran dia. So dia suruh isteri Mak Dr. Har baca Quran depan dia. Kemudian Alhamdulillah lah kan, macam orang Jawa dulu-dulu ni dia, Mak Dr. Har ni anak Pak Kiai kan, jadi dia punya bacaan Quran Alhamdulillah. Jadi lepas tu Bapak Dr. Har kata okey bagus, tapi awak kena khatam Quran depan saya. Jadi Bapak Dr. Har tu jadi guru Quran kepada Mak Dr. Har. So dia baca Quran depan suami dia. So Dr. Har menung juga kan, berapa ramai antara kita hari ni yang suami kita tu adalah guru Quran kita, dan Mak Dr. Har ni khatam 2 kali ya. Khatam 2 kali Quran di depan suaminya ya. So dah habis khatam tu, khatam lagi sekali. Kebetulan arwah Pak Dr. Har ni ada adik bungsu dia tu kiranya 2 tahun muda daripada Mak Dr. Har. Jadi dia orang berdua lah kiranya. Jadi macam, can you imagine tak, dia macam adik ipar dengan adik ni belajar dengan abang, tapi yang seorang lagi ni husband dia. You know, like and my mother had a lot of very pleasant memory lah bila my father ajar. Seorang yang sabar ajar kan, macam tu lah. So dengan bekalan tu, antara sebab mengapa Bapak Dr. Har kata my mother kena mengaji depan dia tu sebab awak nanti yang nak ajar anak-anak saya. Masa tu diorang tak ada anak lagi, tapi macam tu lah visionary dia sekali kan. Okay. So di kedepankan Dr. Har ni anak yang ke-5 daripada 8 orang adik-beradik anak yang ke-6, anak yang ke-6 daripada 8 orang adik-beradik. So memang semuanya Mak Dr. Har ajar, and Dr. Har belajar Muqaddam tu mungkin umur 5-6 tahun. Masa tu tak ada Iqra' tau, ni Fatin, dia Muqaddam. Muqaddam tu macam dia ni memang ya, Dr. Har rasa dia punya printing apa semua daripada India, Pakistan macam tu ya, dan Quran-Quran pun semua macam tu. Dia start dengan alif, bata, semua huruf hijaiyah tu, kemudian A, I, U, babi, bu, tati, tu dia macam tu kan. So Dr. Har, itulah dia punya lagu semua tu. So Dr. Har mula belajar macam tu, dan mula-mula dia mungkin susah lah. Dia adalah ab, ib, ub, macam tu kan, nak tahu dia apa, atas, bawah, depan macam tu kan. Kemudian dia sambung-sambungkan. So in a way dia macam Iqra' juga, tapi Iqra' tu pada Dr. Har lebih sistematik. Masa zaman itulah dia Muqaddam panggil dia. Lepas tu sampai 6 tahun agaknya Dr. Har rasa masuk nak jas 1. Mak Dr. Har ni masih tak graduate kan Dr. Har pergi Quran yang besar tu, tak. My brothers and my sisters semua nak baca Quran besar tu kan. So Dr. Har selalu kena Quran kecil tu. I remember, I rasa macam dah boleh tu lah. Masa Dr. Har 7 tahun, 6 tahun tu dah memang degil juga kan. So hari tu biasa tu nanti kita prepare dulu, lepas tu baru mak ajar kan. So kawan-kawan Dr. Har selalu kena pergi kelas mengaji, kena apa kan. Dr. Har memang tak boleh lah, memang mak yang ajar kan kadang-kadang. Dr. Har pernah ingat cakap dengan arwah bapak, boleh tak nak pergi mengaji dengan cikgu kat, yalah kan, dekat sebelah kampung tu, ujung kampung tu. Lepas tu bapak Dr. Har kata tak, belajar dengan mak. So dengan mak lah juga kan. So I Dr. Har tak adalah memory pergi mengaji kat rumah cikgu mengaji. Itu because my mother is yang mengajar kan. Tapi punyalah nak sangat Quran yang besar tu, Dr. Har ambil Quran yang besar tu, my brother punya. Dr. Har ngaji juga situ tu. Ingat lagi baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fi. Merangkak-rangkak lah kan. Tapi I try to joinkan tu berpeluh-peluh lah. And then Dr. Har tak perasan pun my mother was watching me. Lepas tu dia kata, Har nak baca Quran ya? Tak nak Muqaddam tu. Rasa macam nak ya. Okay. So masa tu Dr. Har pun sebenarnya kalau dalam konteks tu, kalau cikgu ni agaknya dia rasa anak murid tu boleh sampai lah level tu, tapi anak murid ni tak sabar kan. So okay, Dr. Har start lah dengan Quran tu. And I always marvel my mother, sebabnya Dr. Har baca kat sini, my mother kat depan, Quran tu terbalik dengan dia kan. Dr. Har je lah, tapi dia boleh baca Quran tu daripada terbalik tu. So Dr. Har rasa macam, oh. So kalau Dr. Har salah ke kan ya, Dr. Har ingat masa tu mungkin ya, sebagai anak kecil ni kata, hebatlah mak saya ni kan, macam mana baca Quran dengan terbalik ni kan. Sebabnya Dr. Har try lah juga terbalik kan. Itulah antara Dr. Har mungkin sebab kebiasaan dia dengan Al-Quran, maka you know dia jadi something yang
memang boleh lah ya, dia boleh orang kata pattern recognition. Kalau kita sekarang ni dia boleh kenal pattern tu. Okey, itu satu. Kemudian kadang Dr. Han macam my mother tengah buat kerja ke, Dr. Han mengaji kan, lepas tu nanti tersilap atas bawah tu kan dia betulkan. So I say, kan, macam tu. So I always feel Dr. Han sangat rasa kagum dengan mak Dr. Han ni. So mak Dr. Han dah 84 tahun sekarang. So ada dekat bawah sekarang ni mak Dr. Han duduk dengan Dr. Han ya. Fatih, Alhamdulillah Dr. Han rasa sangat dimuliakan dengan tetamu ni. Dan mungkin tak berapa kuat lah dah sekarang, tapi masih lagi boleh urus diri dia. But she spend most of the time baca Quran. Even at the age of 84. Kan dia baca Quran dia. So Dr. Han harap sangat mudah-mudahan cerita ni memotivasikan kita ya, supaya macam mana kita membesar hidup dengan Quran tu, itulah juga nanti ya kita mudah-mudahan sampai ke akhir hayat itu Quran itu akan bersama kita. Okay, so that's me and my mother dengan Quran tu sampai sekarang ya. Jadi kadang kita rasa macam kalau nak ponting baca Quran tu segan pula ingat my mother kan umur 84 still baca Quran, masya-Allah. So okay, so itu ceritanya kan. Lepas tu Dr. Han punya Quran, my first Quran terjemahan Dr. Han dapat masa Dr. Han form 1. Masa Dr. Han masuk Sri Puteri sebagai masuk boarding school lah kan. So everybody bagi hadiah masing-masing lah. You know, of course my parents belikan baju-baju. Masa tu uniform ada boleh pakai pinafore ataupun baju kurung. Dr. Han memang tak nak pinafore dah. Masa tu Dr. Han nak pakai baju kurung. Dr. Han nak pakai tudung. Yeah. So I was 2019, I was the only girl yang pakai tudung dekat dalam kelas. Itu nanti kita cek masa lain pula. Pasal tudung ni kan, Fatin tu pun banyak nak cerita juga. Tapi anyway, yang ni, ingat my sister dia berikan Quran terjemahan, Pustaka Antara Press masa tu, warna hijau. Kata Han, ni Quran untuk Han. And I love that Quran so much. Kan? Dr. Han baru je bagi Quran tu kat somebody special juga. Kan? Quran yang dah lusuh begitu. Bukan I think Quran tu yang buat apa, of course Dr. Han baca dia punya terjemahan kan. Sebelum tu kita baca Quran aja, tu tak ada terjemahan dia. Lepas tu itulah Quran yang bersama dengan Dr. Han sampai kat universiti ya. Sampai ke mana-mana lah Dr. Han bawa. Dr. Han pergi ingat kalau ke mana je Dr. Han bawa sampai dah lunyai jugalah kan. Dan masa Dr. Han ke Mekah, Dr. Han bawa Quran yang ni lah, yang zip ni kan. Dan inilah di Quran dia yang warna coklat ni ya. So Dr. Han masa tu kan tulisan ni kecil, tapi masa tu Dr. Han dah 40 ya, 2006. Antara doa Dr. Han setiap kali buka Quran ni, ya Allah peliharalah my vision, acuity ataupun ketajaman mata ni sebab nak baca Quran ni kan. Jadi bila Quran kecil tu memanglah tulisannya kecil, tapi alhamdulillah Dr. Han boleh baca sampai agaknya umur 48 macam tu, even 50 sebenarnya. Tapi lepas tu kita dah ada handphone apa semua kan, dah boleh tengok dengan handphone, boleh besarkan, boleh kecilkan. Dan of course sekarang ni mata Dr. Han ni dah kenal juga pakai glasses. So I graduated to a bigger Quran, you know. So that is actually your relationship dari sudut nak memudahkan kita membaca tu. Tapi satu lagi Quran yang paling special sebab itu Quran yang ni, dan Dr. Han akan baca Quran yang mashaf yang biasa, yang tak ada terjemahan dan juga yang ada terjemahan. So yang ini Dr. Han dia dah past 12 years. So Quran tu dengan dia punya tag so sangat sayang Quran ni sebab dia macam ni. Masa bila Dr. Han tag ni, dia masa Dr. Han punya usrah tiap-tiap minggu, kita akan baca kan, baca Quran dulu. Kita akan round robin tu, baca sikit-sikit, 4 orang, seorang baca 4 ayat, 5 ayat. Kemudian kita baca terjemahan dia. Dan betul lah ya, macam yang Dr. Han selalu katakan bahawa Dr. Han pernah baca satu buku, Dr. Khurrai Murad, dia kata Quran tu dia interact dengan kita. Dia akan ya rahamukillah. Okey. Tak apa. Dia sebenarnya Al-Quran itu dia bukan satu yang macam buku-buku biasa kita baca tu. Kan? Dia akan berinteraksi dengan kita. Sebab dia kalamullah. Kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'
Ya, dia jadi syifa, jadi rahmah bagi orang beriman, tapi bagi orang yang zalim tu dia juga boleh jadi satu kerugian. So kan maknanya dia maknanya bukanlah dengan Quran tu maknanya kita letak Quran ni atas pintu ke atas ni setan tak boleh masuk. Dia bukan macam tu guna dia. Ya, Quran mesti kita baca sebab dia akan berinteraksi dengan kita. It's a dialogue. Kan? Oleh sebab tu memang kena budayakan Al-Quran tu. Jadi tu minta maaf panjang pula intronya tapi maknanya macam Dr. harap bila Dr. Har bercerita tu Fatin dan rakan-rakan semua anak-anak Dr. Har akan recall balik kan when was your first encounter dengan Al-Quran and how what was the journey kan from there until now kan masing-masing kita kan Fatin ada cerita kita sendiri ya dengan Al-Quran itu and it's a unique and exclusive punya story that only you and the Quran knows and Allah Subhanahu Wa Taala kan Dr. Har rasa. Kalau Fatin boleh share sedikit dengan izin Dr. Har, Yeah. tanpa kan kalau nak dibandingkan dengan Dr. Har, saya ni sangatlah kecil kan dengan izin Dr. Har. Tapi mungkin ada satu benda yang rasa Quran ni memang betul-betul kita kena perjuangkan. Dan inilah antara jadi motivasi Fatin untuk buat Ramadan. Kalau orang tanya macam mana how I could get lots of responses from the people marketing whatever, to be honest Dr. Har, semua cara yang Fatin buat tu adalah benda yang impromptu, bukan betul-betul plan. Fatin betul-betul nak like structurally like okay this is our plan whatever. Yes, plan is very important, but subhanallah I really feel that the mission perjuangan tu kita kena kuat dengan izin. I'm not saying that I have like a really great perjuangan, tidak. Fatin sangat goyang tetapi moga Allah kuatkanlah kan hati ni insyaAllah. Tapi Fatin nak cerita tu benda lah Dr. Har. Quran ubah kita sangat-sangat, terutama hidup Fatin. Fatin bagi tahu ni bukan sebab kita nak shortcut jalan untuk berjaya, tidak. Tetapi Fatin nak dekat sini, bila mana kita baca Quran without expectation apa-apa, maksudnya kita betul-betul baca Quran, ya Allah, aku nak baca Quran ini untuk kenal lagi Engkau. Aku nak baca Quran ini betul-betul sungguh letak dalam diri, aku nak lagi faham apa itu agama. Aku nak jadi hamba yang lebih ikhlas, jadi hamba yang lebih taat. Supaya kehidupan aku ni teratur dengan Engkau. Subhanallah Dr. Har, the moment bila mana kita letakkan baca Quran macam tu, dia lain tau efek dia. Macam Dr. Har, Fatin kalau macam baca Quran Al-Mulk, ni tu Fatin bukan nak mengaibkan diri, tapi Fatin rasa benda ni sangat realiti dan kita perlu perkata. Fatin dulu baca Al-Mulk, sebelum tidur baca Al-Mulk As-Sajdah contoh. Lepas tu Al-Waqi'ah. So itulah antara 3 bacaan yang Fatin peganglah setiap hari contoh. Alright. So mungkin itu yang kebaikan lah, contohnya dilindungi oleh api neraka whatsoever. Ya, kita sangat jelas. Tapi Fatin tak buat betul-betul challenge myself untuk membaca Quran yang selain daripada surah tu. Subhanallah. I tried to do this one thing for last month, for February. Itu, subhanallah Dr. Har, sebelum tu kehidupan Fatin sangat berat Dr. Har. Fatin ditipu oleh orang yang beribu clients. Suara Fatin macam sekat-sekat sikit. Okay. Mungkin. Okay, Fatin tak maaf. Okay, tapi macam nak bagi tahu adalah Fatin kena tipu oleh orang yang Fatin sangat sayang Dr. Har, beribu. Lepas tu duit zero income, zero job, tak ada benda buangkan masa tu kan. And then kereta pula accident yang makan, walaupun hanya bumper belakang je kena, tapi sebab kereta tu macam dia ada teknologi yang a bit sikit kat belakang, so dia makan duit yang banyak. Fatin rasa sangat sakit lah masa tu. Apa yang Fatin buat dekat diri Fatin adalah I just opened up. Masa tu Fatin buka satu buku ni nama dia Quran Time. Dia surah Al-Baqarah ni dia mendapat keberkatan. Maksudnya kalau mana kita baca dia, tapi bukanlah Fatin melihat itu semata-mata. Fatin rasa macam, ya Allah, naklah baca surah Al-Baqarah tu, even though kita faham dan kita tahu Al-Baqarah tu adalah surah yang paling terpanjang kan.
nak baca lah. Nak baca lah. Macam tu lah kan. So I try to baca. One day tu kan Fatin baca dalam 2 muka surat. Fatin ingat lagi. Fatin bermula dengan 1 muka surat, 2 muka surat. Lepas tu and then macam Fatin rasa seronok lah. So sekarang subhanallah, every time Fatin habis on air, kalau Fatin boleh solat, habis on air dekat Astro, dalam pukul 3 macam tu, apa yang Fatin buat? Fatin tak terus balik. Tapi Fatin turun surau bawah, Fatin solat Zuhur semua. Ya Allah, Dr. Hal, Fatin ambil je Quran. Fatin tak tahu macam mana how this motivation ada dalam diri Fatin. Fatin ambil je Quran surau, Fatin baca sampai 6 muka surat, 10 muka surat. And Fatin rasa macam, bila Fatin nak berhenti tu, Fatin rasa macam, ya Allah, betul ke aku nak berhenti baca ni? Aku tengah seronok sangat baca. Walaupun tak faham benda tu, tapi kita rasa sangat seronok, Dr. Ha. And Dr. Ha, nak tahu tak Dr. Ha, Fatin baru sahaja, Fatin nak nangis sangat Fatin cerita perkara ni. Tapi Fatin baru sahaja selesai 30 lebih muka surat Al-Baqarah, Dr. Ha. Alhamdulillah. Tapi hidup Fatin berubah, Dr. Ha. Masya Allah. Fatin tiba-tiba benda ni datang, rezeki ni datang bukan sebab kita membaca Quran untuk dapat rezeki yang baik. Tetapi subhanallah, that's the power kalau kita cuba kuat dalam hati ni, ya Allah, aku nak baca Quran ini untuk dekat denganmu, untuk kenal, untuk rasa Quran ni is very important to our life. Yes, betul. It's different, Dr. Har. Maksudnya memang meletakkan diri kita hamba yang perlukan. Bukannya kita meminta-minta dunia ini. Ya Allah, Dr. Har. Jadi Fatin punya doa kan, kalau sewaktu hujan je, my doa is like, ya Allah, tolonglah ya Allah, jangan bagi aku terlepas pun dengan Quran. Tolonglah ya Allah, dalam keadaan macam mana jadikan aku hamba yang bersyukur. Dalam keadaan yang macam mana jadikan aku hamba yang taat. Subhanallah, subhanallah. InsyaAllah. Dia kan sebenarnya Fatin, kalau tengokkan tu, dia juga macam satu signal yang komunikasi kita dengan Allah tu pun terbuka. Dan sebabnya memang Al-Quran itulah kalamullah. Semua-semuanya dekat situ kan. Jadi bila kita mudah-mudahan Dr. doakan Fatin dah mula memulakan langkah untuk menjadi ahlul Quran, ya. Ahlul Quran maknanya yang mana kalau sehari kita tak baca pun rasa macam ada yang tak kena. Kan? Ada yang kurang. Sampai Dr. Ha rasa macam sebelum sarapan pagi yang tu yang fizikal, nak isi perut yang lapar tu, sebenarnya Al-Quran itu adalah breakfast kita untuk roh kita. Ya? Dan bila kita baca, tak kira lah baca sikit, tetapi dia konsisten, ya. Dan sebenarnya benda istiqamah tu adalah perkara yang ikhlas. Dr. Ha pun berperasan recently, antara tanda keikhlasan kita tu adalah apabila kita mampu beristiqamah. Jadi maknanya kita tak baca Quran tu untuk apa-apalah, bukan untuk mungkin ya dipuja orang, ataupun kita kan ada orang kadang baca Quran tu sebab nak laku bisnes. Kadang tu yang tak sedih, kadang Al-Quran tu disalahgunakan pula kan. Letak dalam bingkai besar-besar, letak mungkin dekat tempat bisnes kita. Tapi kalau kita tanya tu surah apa? Oh, ayat 1000 dinar. Maksud dia apa? Kan dari surah mana? Apa dia punya, paling tidaknya lah kena tahu begitu. Satu lagi kan Fatin, mungkin paling senang macam cara kita hidup kita ni, contohlah pakai tudung ni pun kan, surah mana, ayat mana yang mewajibkan kita kan. Jadi tu insyaAllah, mudah-mudahan tak rasa pengalaman Fatin tu sangat manis, dan itu mudah-mudahan menjadikan kecintaan Fatin kepada Al-Quran itu semakin mendalam, dan juga meningkatkan juga kecintaan dan pengantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi memang kita bukan satu ya Fatin, bila kita begini kita bukannya nak pandai-pandai menafsir Al-Quran. Yang itu memang perlukan ilmu, ya, kena ada syarat-syarat untuk mampu menjadi mufassirin. Oleh sebab tu kita yang tak ada ilmu ni, kita kena bergurulah ya dengan tafsir-tafsir yang ada ni, dengan guru-guru yang mursyid dan guru-guru yang memang mempunyai kepakaran, ya. Jadi
yang itu tu uh, itu mesti. Tapi dalam masa yang sama, kita kena explore experience kita tu, mengambil ibrah dan pengajaran daripada tadabbur kita tu. Dia bukan tadarrus saja tapi yang penting tadabbur kan. Dan kalau kita berinteraksi tu, Dr. ingat tak? Mungkin ni Fatin ada bagaimana akhirnya yang Dr. Han rasa yakin sangat bahawa Al-Quran itu memang berinteraksi dengan kita. Kadang-kadang kita bila baca kan, itulah dia yang kita perlukan hari tu. Kan maknanya macam kita rasa hati kita ni, ya Allah sakit hati, macam-macam lah kan Fatin. Kadang kita dah usaha-usaha tengok tak dapat ya. Macam Dr. Har ni dah bekerja ni kadang kita rasa macam mungkin kenaikan pangkat ke anugerah tu patut kita dapat, tengok orang lain yang dapat. Kan? Jadi hati kita jadi tu tiba-tiba dapat pula ya. Baca pula surah masa tu Al-Hijr. Allah katakan dalam syurga tu Allah akan lenyapkan ghil ataupun rasa hasad dengki, pam kena kat muka sekejap kan. Allah selagi mana kita tak boleh buang rasa hasad dalam diri kita ni, memang kita tak ada chance lah nak duduk dalam syurga tu. Jadi masa tu baru kita ingat ini semua memang rezeki masing-masing. Kalau belum rezeki kita, kita takkan dapat. Kalau dah memang rezeki kita, tak ada siapa yang boleh ketepikan. Jadi dan oleh sebab tu kita rasanya Quran tu seolah-olah tahu. Sebenarnya memanglah ya Allah yang tahu tentang itu. Apa peringatan yang paling baik yang patut kita dapat hari itu. Kan? Jadi oleh sebab tu yang kita rasa tak sabar nak baca Quran besok begitu kan. So tak nak cerita dua cerita tau Fatin. Satu cerita yang masa Dr. Habayi Fatin tu lah kan dekat universiti kan ya. So masa tu biasalah kadang kita dengar lah kan Dr. memanglah tak adalah boyfriend, tak ada apa ya. Kita ni budak dakwah ni manalah kan budak usrah je ni, tapi adalah juga rupanya ya Dr. dapat lah orang kata khabar adalah one brother tu macam tanya kan. So kita pun agak debak sikit lah kan ya. Kebetulan pula brother tu senior. Lepas tu kita pun memang macam you know memang he attracted many people's attention lah gitu kan. Betul tak sangka pula dia mention ya macam interest in me macam tu. So masa tu biasalah kan kita pun okay tahu conscious lah sikit. Tapi hari tu ya Allah nak jadikan Dr. Har masa tu di UKM kan. UKM tu dia banyak tangga-tangga lah yang universiti ni biasa begitulah. So Dr. Har masa tu dah start kelas di Bangi. Dr. Har ada setahun tau dekat Bangi sebelum Dr. Har pergi ke perubatan di KL ya. Kampus perubatan untuk UKM ni di KL ya, di sebelah hospital Kuala Lumpur masa tu. So 1 year tu memang di Bangi lepas matriculation life sciences. So all semua life sciences student. Pagi tu lecture start awal 8 sampai 9, tapi the next lecture is pukul 11. So Dr. Har punya college dia naik atas bukit sikit tu je lah. So Dr. Har belum sunat duha. So Dr. Har kata nak balik Sat lah, nak pergi bilik Sat nak sunat duha. So kawan-kawan Dr. Har tak apalah, ada surau dekat dia orang kuliah tu, tapi Dr. Har tak tahu kenapa nak pergi balik balik bilik rasanya tau. So Dr. Har seorang lah pergi naik tangga tu, and then I notice somebody is coming down the stairs tau. Lepas tu so tinggal berdua je lah yang dekat tangga tu kan. So Dr. Har pandang atas, and then it so happen the so-called brother kan. And then that brother pula agaknya dia tengah turun kan. So dia pandang bawah, dia tak pandang atas. So mata lock sekejap tau. So so rasa macam oh my god kan. Dia macam bukan lama sangat pun lock dia. Lepas tu cepat dia pandang bawah tu, dia pun pandang tempat lain kan. Tapi to me itulah dia pandangan mata yang memang boleh mengganggu lah ketenangan kita kan. So is that your husband? No not my husband. No. So maknanya adalah juga orang yang minat Dr. Har beside my husband. Saya cakap no, my husband lagi dia matchmake. Dia lagi kita tak ada hanky-panky lah sebelum tu. Tapi so masa tu Dr. Har sunat duha. Sunat duha tu pun macam tak khusyuk sikit lah kan. Sebab you know like, so Dr. Har baca Quran. Dr. Har buka Quran dan Dr. Har baca surah apa Fatin. Dr. Har baca surah Al-Mu'min. Atau nama lainnya surah Al-Ghafir kan. Tu surah yang ke berapa? Nanti Dr. Check, Dr. ada tanda tadi tapi dah ni pula. Ayat yang ke-19. Ya Allah, sampai sekarang Dr. kalau sampai kat situ Dr. macam nak menangis sebab ya Fatin, mana dia Al-Ghafir. Okay.
Surah yang ke-40 Al-Ghafir atau Al-Mu'min, ayat yang ke-19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kan? Maknanya dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Doktor baca tu, you know, my tilawah sampai kat situ masa tu. And ayat ni dia sebenarnya kalau dalam kita bermashaf tu, dia ayat yang baris yang keempat. So dah baca lah biasa kan, sebelum tu baca relax je. Tiba-tiba sampai kat ayat tu, dan dia, yakni Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. You can imagine macam ni doktor rasa macam nak terpengsan masa tu kan. Okay ya Allah, okay. It's like dia macam basically less than half an hour before that, doktor punya mata bertentau mata, and then macam memanglah of course kan kita manusia ni hati tu berkocak lah sekejap, tiba-tiba solat duhanya pun tak berapa hujung, lepas tu buka Quran dapat ayat tu. Ya Allah, doktor rasa macam okay ya Allah, point taken. Dia rasa macam oh ya, cemburunya Allah tu dia tak nak pun doktor go beyond that lah. You rasa masa tu macam inilah peringatan yang memang Allah lah saja yang menentukan. You know? Okay. Satu lagi, Fatin masa tu Dr. punya haji 2006. Dia haji ni memang satu pengalaman yang sangat indah, especially baca Quran di tempat Quran diturunkan, dia sangat lain ya Fatin. Sangat lain. Dia macam agaknya the Quran is at home tau. Dia punya interaction. You feel that this Quran diturunkan kepada Nabi kita yang mulia tu di sini gitu kan. Jadi banyak mana Quran yang kita bawa daripada tanah air kita ni, dia jadi macam tak tahu nak cerita lah ya. Jadi dan lepas tu bila Abdul Rahman Sudais pula melantunkan bacaan dia kan, dia kat situ you mungkin tak faham pun ayat Quran tu, tapi dia datang khusyuk dia tu. Ya, sebab Quran itu dilantunkan di tempat dia sebenarnya kan. Okay. So masa tu Dr. Har ingat Dr. Har Maghrib sampai Isyak. Dr. Har sampai surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 72-73 yang last tu. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات إن كان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Lepas baca tu kan, sebenarnya kan Allah kata Allah berikan amanah ya kepada langit dan bumi dan jibal ya, dan gunung. Ya, tapi semuanya apa enggan. Tu surah Al-Ahzab ayat 33, surah ke-33 ya, ayat 70-73. Semuanya enggan kerana takut mereka tak dapat nak memikul amanah tu. Tapi yang memikulnya ya, adalah insan zaluman jahula. Maksudnya sangat zalim dan sangat jahil. Dia superlatif ya, apa Fatin, maknanya zaluman tu sangat-sangat zalim, jahula tu macam good, better, best. Kan? Bad, worst. Tu cerita. So Dr. Har kan baca tu kan, Dr. Har rasa, ya Allah manusia ni. Ya, dan Allah sampaikan, Allah azablah mereka yang munafik, laki perempuan, dan juga musyrik laki perempuan. Dalam Quran ni kalau Allah kata musyrik tu, musyrikun tu dah include dah. Tapi bila Allah spell out tu memang Allah memang nak highlightkan. Dan Allah terima taubat mukminin wal mukminat. Jadi kita yang beriman ni pun berdosa sebenarnya kan, dan kita bertaubat sebab takkan dapat pikul amanah Allah ni. So Dr. Har rasa ya Allah, degil kita manusia ni memanglah kan. Lepas tu di Mekah tu kan nampak gunung-gunung batu-batu kan, bukit-bukit batu yang besar-besar tu kan. Tu batu-batu. And then Dr. Har ingat pergi ya Kundasang. I know the word majestic tu, lepas Dr. Har tengok gunung Kinabalu kat depan Dr. Har. Yang itu pun tak berani nak pegang amanah. Kita pula nak pegang. Ya Allah, Dr. Har rasa macam I tak boleh continue tau. I just, lepas tu Isyak. Bila Isyak,
rakaat pertama tu sudah baca ayat ni. Kan? Mula-mula doktor dengar tu, ni surah Al-Ahzab kan. Lepas tu bila dia sampai ayat yang 72 tu, dia tak boleh continue. Dia dia nak sebut fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan tu, dia tak boleh go tu. Insan dia kena ulang. Masa tu doktor rasa, doktor punya telekung tu, ya Allah basah kuyup. Sebab doktor baru je baca. Lepas tu tiba-tiba sudah baca pula. Ya Allah, macam nak pengsan. Dia punya emotion tu kan. So Fatin agaknya banyak pula menangis pula. This must be the COVID-19 lah agaknya. Anyway, jadi kan Dr. Har rasa sisters, the Quran is there waiting for you to experience this interaction. Kan? Jadi mari kita apa orang kata? Apa orang kata? Immerse yourself. That's the word, yeah. Immerse yourself bila dalam Al-Quran tu, dalam education there is what we call as immersive learning. Immersive learning tu macam dari sudut perbuatan kita rendam betul-betul kat dalam tu. Banyak konsep pendidikan yang very superficial. Maknanya kita tahu sikit-sikit. And mainly kita education kita tak immersive sebab kita ada goal nak lulus exam. Tu je. So kan bila dengan Quran, kalau kita hanya mungkin ni point dia, kalau nak dengan nanti masa Ramadan kita nak khatamkan Quran, nak baca sebanyak mungkin, alhamdulillah, tak apa tu. Tapi Dr. Har nak pelawa dan nak jemput, mari kita have an immersive experience this Ramadan dengan Al-Quran tu. Yeah? And then life will never be the same again. Okay. Exactly. Tu Kak Dr. berhenti kat situ dulu, Fatin. Silakan. Dr. Har, thank you very much, Dr. Har. Thank you very much. That experience could be only when we try to understand the contents, am I right? Yeah. That experience, bukan Fatin nak kata tadarus itu tidak allow yourself. Of course. Bukan Fatin menidakkan tadarus, tetapi untuk dapatkan better experience, betul-betul impactful learning in terms of Quran, memang dengan izin kena faham the ayah of the Quran. Dr. Har, for this I have never been exposed myself with the understanding of the Quran. Tapi subhanallah Dr. Har, it's Allah punya rezeki, Allah punya kebaikan Allah pada Fatin dulu, Dr. Har. Fatin ingat lagi pada umur Fatin 23, last year, 23 tahun, Fatin diperkenalkan tadabbur Quran, Dr. Tadabbur tu betul-betul membuka hati Fatin, membuka hidup Fatin, membuka cara fikir, membuka perspektif, membuka ruang kehidupan yang Fatin tak pernah jangka that it would be. Maksudnya macam bukan dari segi aspek rezeki semata-mata, Dr. Har, tetapi dari segi aspek macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah the moment when we are at the lowest level of our life, to be honest. Sebab macam kita dalam keadaan yang baik, dalam sihat, bahagia, yelah kita mungkin seronok, Dr. Har, tapi bila mana kita betul-betul the lowest point of our life, macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah? That is the real challenge, kan, Dr. Har? Itu ya Rahman, Allah itu ya Rahim. Tapi kenapa? So benda tu adalah persoalan yang besar nak alami, dan Fatin dapat jawapan Allah through the lowest point of subhanallah. And macam mana sedikit demi sedikit itu betul-betul membantu Fatin. You know what, Fatin? You as a servant, you have and you dah faham that this particular knowledge, this you just have to follow it. And subhanallah, against dengan apa yang Allah, it really impact your life in a way that is so incredible. Sebab tu perlu Quran. And dengan izin Dr. Har, inilah sebab dan
kekuatan kenapa Fatin betul-betul buat tadabbur Dr. Ha. Sebab Okay. tadabbur Ramadan kita tak boleh nak complete 30 juzuk secara total yang tak complete. It's like so many years. It's gonna be like more than years. Pakai jadi dia kata kalau betul faham seluruh Quran apa tu apa, kadang-kadang 10 tahun pun tak. Yeah. Dia Betul. dengan Allah juga sebenarnya dia dengan bantuan Allah juga seorang tu boleh ada ayat. Tetapi Dr. Hari tu kita go through satu juzuk ayat pilihan betul-betul signifikan kepada kita, tauhid kita. So kita yang dengan izin Fatin dan my Allah beri kekuatan yang Allah need to itu bukan myself, itu semua Allah yang beri, Allah yang ni untuk bersama kita sempurnakan pada petang ni, dan Allah itu Tuhan yang bantu kita semua dengan itu. Jadi sangat seronok Dr. Harsudi lah berinteraksi, berlainan, tak ada apa-apa kan. Syukur sangat banyak ni jadi hamba Allah. Dan previous life we talk about upgrade. Fatin, putus-putus tu ha. Tak tahu, sorry dia macam ada lag. Sorry ha. Macam yang last week kita belajar upgrading our life through virtual relationship. I still simpan the notes kan. I'm so happy to be honest. So thank you lah Dr. Budi lah bersama dengan Fatin. Terima kasih Fatin. Thanks a lot. Thanks for your time as well. Dr. Har satu macam ni sebab mungkin bila Fatin sudi nak sama Dr. Har tu, jadi pengalaman-pengalaman Dr. Har ni boleh Dr. pass down. Dr. Har boleh apa orang kata sharekan. Dan sebenarnya macam Dr. Har punya tujuan utama supaya anak-anak semua termotivasi, teruja juga untuk experience this, and then ajak orang lain juga kan. Jadi so mudah-mudahan dengan Al-Quran ini kita ingatkan satu syafaatnya, nanti dia akan jadi peneman kita di syurga, di dalam kubur lagi, dalam barzah tu kan. So kita kan kuarantin 3 hari ni pun rasa sunyi sangat because everybody memang tak boleh masuk dalam bilik tu kan. So Dr. Har jadikan ni satu tazkirah agaknya, nanti kalau di dalam kubur dah tak boleh balik ke dunia, belum lagi sampai ke destinasi kan, tak tahulah sampai ke syurga ke neraka, tetapi lubang kubur itu adalah bilik-bilik daripada sama ada syurga ataupun juga bilik penjara untuk ke neraka pula. Tapi harapnya kalau kita menjadi ahli Al-Quran ini, kita ada penemannya. Dan Al-Quran itu nanti yang akan menemankan, insyaAllah. So, terima kasih banyak ya Fatin. So Dr. Har minta maaf ya kalau perkongsian Dr. Har tadi macam agak keterlaluan ke ya. So insyaAllah bulan depan kita chat lagi ya Fatin. InsyaAllah mudah-mudahan ada tajuk yang sesuai pula, insyaAllah. Terima kasih banyak Fatin. Thank you very much. Jazakallah khairan. Barakallah khair. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay, Alhamdulillah. Thank you very much all for getting into the live, for staying from the beginning until the end. Fatin banyak sangat dapat komen daripada you all. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatin dapat banyak sangat komen daripada you all untuk save the live. InsyaAllah, I'll try to save the live. InsyaAllah. Alright, thank you very much for being here from the beginning till the end, insyaAllah. Fatin nak bagi tahu something, insyaAllah. Kita lagi sikit je untuk capai 2,000 pendaftaran untuk tadabbur Ramadan. Once dah capai 2,000 students, insya-Allah kita akan close the registration untuk tadabbur Ramadan. Alright, dalam tadabbur Ramadan tu you guys akan belajar
dalam satu bulan Ramadan kita akan ada hari-hari kelas tadabbur Quran. Alright, tadabbur Quran yang mana kita akan go through 30 juzuk lah. Okay, satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk. Alright, Alhamdulillah. Kepada you all yang nak join, yang nak sama-sama faham Quran, dengan izin Allah boleh pergi ke Fatin punya bio Instagram and just click link dekat situ. InsyaAllah you guys will get to know about more details of the class. Alright, the class will be started in the month of Ramadan. And Alhamdulillah, Fatin received a lot of positive response with regard to the class. InsyaAllah, let us learn together lah in understanding the idea of the Quran, insyaAllah. Alright, thank you very much all. Thank you very much. Assalamualaikum and have a great day. Happy weekend. Assalamualaikum.